Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, pilihan raya kecil Pelangai yang akan diadakan pada 6 Oktober, sudah pasti menjadi perhatian pada pengundi-pengundi di Pahang, pengundi Kerajaan Perpaduan, pengundi Barisan Nasional, pengundi Pakatan Harapan, dan sudah semestinya pengundi Perikatan Nasional pun ada. Nah, berkaitan dengan pilihan raya kecil DUN Pelangai, ada dakwaan baru-baru ini, terdapat 4 adun Barisan Nasional akan menyokong Perikatan Nasional akan melompat parti masuk Perikatan Nasional. Bahkan Timbalan Perdana Menteri Pengurusi Barisan Nasional sendiri, Ahmad Zahid Hamidi, menyatakan kenyataan dari Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kononnya ada 4 adun BN akan masuk Perikatan Nasional itu hanyalah sekadar propaganda politik menjelang pilihan raya kecil. Adakah di sini Zahid Hamidi telah menunjukkan bahwa Muhyiddin Yassin kantoi lagi? Nah, saudara-saudara, terdapat kenyataan 4 adun BN akan menyertai PN. Tapi Ahmad Zahid Hamidi pula, lain kenyataannya, Ahmad Zahid Hamidi berkata, ada adun PN akan bersama BNPH. Wow, bagi saya ini mungkin satu tamparan hebat kepada Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan, beliau menerima maklumat dalaman. Ini dikatakan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi. Beliau telah menerima maklumat dalaman bahwa beberapa adun PN mahu menyokong gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan di Pahang. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri juga berkata, dakwaan pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya 4 wakil rakyat BN mahu menyertai tidak lebih sekadar propaganda politik menjelang PRK Pelangai. Di sana ada 16 adun BN sedia ada. Kita akan kekalkan PRK Pelangai. Terdapat juga 8 adun PH. Jadi jumlah ini mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri. Walaupun itu propaganda mereka, yaitu PN, kita juga mempunyai maklumat dalaman dan sebenarnya mereka juga adun PN akan bersama dengan kami, katanya pada sidang media. Adakah di sini sekali lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin kantoi? Adakah 4 adun BN yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kononnya mereka akan menyertai PN itu seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Zahid Hamidi tidak lebih sekadar propaganda politik menjelang PRK? Adakah pada 7 Oktober kemenangan kepada Kerajaan Perpaduan sekali lagi yaitu BNPH. Nah, kalau kemenangan BNPH, sudah pasti satu lagi tamparan hebat, satu lagi kekalahan. Keputusan buruk yang terpaksa diterima oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Sanusi, dan mungkin kepada Mahathir juga selaku kepimpinan pembangkang. Tonton kenyataan Ahmad Zahid Hamidi, di mana beliau berkata terdapat beberapa adun PN yang akan bersama BNPH. Adakah adun PN yang dinyatakan oleh Ahmad Zahid Hamidi itu juga sudah putus asa dengan kepimpinan PN, sehingga kan mereka juga mahu menyertai BNPH. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini semua menjadi persoalan. Muhyiddin Yassin kata ada 4 adun BN akan menyertai PN. Manakala Ahmad Zahid Hamidi pula kata ada beberapa adun PN akan menyertai BNPH. Tonton artikel dari hmetro.com ataupun mymetro, ada adun PN akan bersama BNPH, kata Ahmad Zahid Hamidi. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Anda dipersilakan tekan butang like, share video ini kepada ramai orang, dan tekan butang subscribe
sebab subscribe itu percuma. Tonton dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti bahagian yang menarik kita nantikan di dalam kerajaan hari ini adalah bahagian rombakan kabinet. Sudah pasti ramai sudah mendengar berkaitan rombakan kabinet. Bahkan ada sudah menteri yang digesa untuk meletakkan jawatan hari ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Keuangan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menumpukan sepenuh perhatian untuk pentadbiran negara. Dan di dalam artikel itu juga menyebut nama Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan Mat Sabu, juga salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, juga digesa untuk meletak jawatan, menggesa Anwar untuk memecat kedua-dua menteri tersebut. Ekoran, keadaan ekonomi hari ini di Malaysia. Tonton apa puan? Artikel dari sinarharian.com. MCA gesa Anwar lepaskan jawatan Menteri Keuangan. Dan di dalam artikel ini juga menyebut Mike yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu ataupun Mat Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi serta gagal melaksanakan tugas mereka. Nah, setakat ini yang saya dengar kedua nama menteri ini, yaitu Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Rafizi Ramli dan juga Mat Sabu, menjadi sebutan ramai orang. Di dalam kita mendengar kabar angin akan ada rombakan kabinet, bahkan kedua-dua nama menteri ini disebut-sebut supaya untuk meletakkan jawatan, melepaskan jawatan. Nah, saudara-saudara, saya juga melihat di laman media sosial, di Facebook, saya melihat ada yang kata, letaklah jawatan Muhammad Sabu. Ada juga kata, dah tua-tua nih elok pegang jawatan senam. Bagi orang muda, handle kalau tak larat. Nah, itu komen daripada netizen yang saya lihat di Facebook. Saudara-saudara, tonton dan puan, mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempertimbangkan untuk memecat Rafizi ataupun Mat Sabu? Dan tidak mustahil juga kemungkinan untuk mereka kekal di dalam kabinet kerajaan. Kita juga tahu Rafizi Ramli adalah timbalan Presiden PKR, manakala Mat Sabu pula kepimpinan tertinggi amanah. Dan bagi saya saudara-saudara, tonton dan puan, seperti yang dinyatakan oleh Johari Ghani dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dan Mat Sabu juga, kalau saya tak silap, ada membuat kenyataan semuanya terpulang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, adakah dua nama menteri tersebut, Mat Sabu dan Rafizi Ramli, menurut Anda seharusnya digugurkan ataupun mereka sepatutnya dikekalkan dan tunggu pada rombakan kabinet seterusnya barulah mereka dipecat? Nah, jadi saudara-saudara, ada yang kata, terutamanya rakyat Malaysia yang menyokong kerajaan, saya tak tahu kalau pembangkang, tetapi yang menyokong sepenuhnya kepimpinan kerajaan, menggesa Anwar untuk berani memecat menteri-menteri yang tidak melakukan kerja. Ini adalah untuk kebaikan Kerajaan Perpaduan, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Rombakan kabinet, Anwar pun digesa oleh MCA untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Keuangan, dan di samping itu MCA juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe.